Baik, secara purata, pusat darah negara dan tabung-tabung darah di seluruh negara memerlukan sekitar 2,000 beg darah sehari. Namun sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, berlaku kesukaran untuk aktiviti kutipan darah. Dan untuk perincian lanjut, kita bersama dengan rakan setugas Hasimi Muhammad. Silakan Hasimi. Baik, terima kasih rakan setugas di studio. Hari ini lintas langsung dari Pusat Darah Negara dan seperti mana kita difahamkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah pun memaklumkan sebelum ini bahawa sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP berlaku sedikit pengurangan dalam proses untuk mendapatkan bekalan darah dan pelbagai usaha telah pun dilakukan untuk menarik minat dan juga memberi kesedaran kepada orang awam untuk hadir memberi ataupun menyumbang darah. Dan untuk bercakap lebih lanjut mengenai status ataupun keadaan semasa mengenai bekalan darah di seluruh negara khususnya di Lembah Kelang bersama dengan Esro Awani. Ketika ini pakar perubatan transfusi Pusat Darah Negara Dr. Teng Moli Darumalinggam. Terima kasih doktor kerana bersama dengan Esro Awani. Terima kasih Esro Awani. Doktor, mungkin boleh Sri katakan sedikit keadaan semasa bekalan darah ketika ini? Buat semasa ini, bekalan darah semakin menurun. Ini adalah disebabkan sebab kami daripada Pusat Darah Negara ada juga membantu negeri-negeri lain yang perlukan bantuan bekalan darah yang tidak boleh beroperasi disebabkan cabaran-cabaran lain lah. Macam banjir dan tidak boleh melakukan operasi pengumpulan darah. Okey, stok semasa ini kami selalu memerlukan lebih kurang 2,000 beg darah untuk menampung 1,000 pesakit dalam sehari satu Malaysia. Untuk Lembah Kelang pula lebih kurang 500 hingga 600 beg darah diperlukan. Tapi buat masa ni kami tak ada sebanyak itu. Kami perlu penderma datang tampil ke depan menderma darah supaya stok kami sentiasa berada pada paras yang amat sihat dan selamat. Baik, pastinya ada kegusaran dalam kalangan orang awam di luar sana yang mahu hadir untuk tampil memberikan derma darah dan sebagainya. Namun risau dengan kes jangkitan COVID-19 dan sebagainya. Namun kita percaya bahawa Pusat Darah Negara juga mempunyai inisiatif tertentu dalam usaha untuk memastikan bahawa matlamat hasrat penderma ini tercapai. Mungkin boleh ulas dari segi kaedah ataupun inisiatif yang dilakukan oleh Pusat Darah Negara. Ya, kami memang faham yang cabaran-cabaran yang dilalui oleh penderma juga. Jadi kami juga telah mengambil inisiatif-inisiatif untuk membantu penderma kami. Banyak juga kami buat inovasi. Seperti kami sekarang ada slip pendermaan darah melalui online juga. Jadi bila layari Facebook kami ataupun webpage kami, kami ada slip pendermaan darah yang penderma boleh mengisi secara online di rumah. Jadi tak perlulah penderma darah datang menunggu kat sini lama-lama juga. Dan bila ada sekatan jalan raya, boleh juga tunjukkan slip itu kepada pihak berkuasa. Mereka juga akan melepaskan untuk penderma datang menderma darah. Lagi satu, bila penderma sudah datang, sudah sampai kepada lokasi pendermaan darah, sebelum ini kami akan terus saring untuk menderma darah sahaja. Tapi sekarang kami telah meletakkan stesen satu lagi baru yang untuk memastikan saringan untuk COVID pun dijalankan. Jadi saringan suhu badan dilakukan. Kemudian kami juga ada bagi borang yang mengatakan borang deklarasi untuk COVID. Jadi selepas saringan ini dilepasi, baru penderma darah boleh tampil ataupun meneruskan untuk menderma darah dan lakukan saringan untuk pendermaan darah sama sekali. Bagaimana kalau kita boleh menyentuh sedikit mengenai kesedaran rakyat Malaysia? Kita faham bahawa keprihatinan atau sikap prihatin rakyat Malaysia itu begitu tinggi sekali. Namun dalam konsep menderma darah itu, bagaimana Dato' melihat kesedaran rakyat itu? Saya mewakili Pusat Darah Negara dan semua warga kerja daripada sini memang amat berterima kasih kepada semua rakyat Malaysia sebab mereka amat berprihatin. Bila kami betul-betul meminta bantuan daripada masyarakat kita, memang mereka tampil ke depan menderma darah. Tetapi yang ini harus dijadikan sebagai budaya menderma darah, bukan setakat sekali sahaja atau 2 kali sahaja ataupun bila kami minta bantuan. Ini harus dijadikan sebagai budaya sihat, gaya hidup. Jadi kami memang menyeru dan meminta rakyat Malaysia terus menderma darah secara regular. Baik, terima kasih doktor. Itu dia pakar perubatan transfusi Pusat Darah Negara Dr. Teng Moli Darumalinggam, dan pastinya kita mengharapkan juga bantuan dan juga kesedaran orang awam untuk sama-sama menjalankan tanggungjawab sosial. Mungkin dengan bantuan kita ini boleh menyelamatkan pesakit dan juga nyawa yang memerlukan. Sekian saja untuk jam ini, kita kembali kepada rakan setugas di studio.